Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita sambung pembelajaran kita iaitu bab keelektromagnetan bersama dengan Cikgu Nurhaiza. Okey, mari kita pergi kepada subtopik yang seterusnya iaitu transformer. Okey, apakah itu transformer? Okey, transformer adalah satu alat elektrik yang meningkatkan atau mengurangkan voltan ulang-alik berdasarkan prinsip aruhan elektromagnet. Jadi kita kena faham dekat sini perkataan yang penting adalah voltan ulang-alik ya. Voltan ulang-alik adalah sangat penting untuk memastikan transformer kita berfungsi. Kalau kita gunakan voltan arus terus, maka dia tidak boleh berfungsi. Jadi konsep yang digunakan di sini adalah prinsip aruhan elektromagnet. Okay, kita lihat simbol ringkas bagi transformer. Okey, kalau kita lihat pada gambar rajah, terdapat gegelung ataupun lilitan dawai yang dilitkan. Okey, dan lilitan ini, gegelung ini disambungkan kepada input. Input iaitu tenaga ataupun bekalan kuasa. Kemudian di sebelah satu lagi kita lihat ada gegelung dawai juga yang sama, tetapi gegelung ini disambungkan kepada output. Yang ini kita panggil gegelung sekunder. Okey, kedua-dua gegelung primer dan gegelung sekunder ini dililitkan pada teras besi. Okey, kita lihat pula simbol yang digunakan untuk mewakili transformer, maka simbolnya adalah seperti berikut. Okey, kita teruskan, kita lihat pula prinsip asas yang digunakan untuk transformer. Okey, apakah prinsip yang digunakan dalam prinsip kerja transformer? Seperti mana tadi kita dah tengok pada slide sebelum ini, kita ada gegelung primer, ada gegelung sekunder. Okey, gegelung primer, okey, ini adalah gegelung yang disambungkan kepada voltan input. Apa itu voltan input? Voltan input adalah tenaga kuasa. Manakala gegelung yang disambungkan kepada voltan output pula dipanggil gegelung sekunder. Voltan output ini boleh jadi berbagai-bagai alat elektrik seperti perintang, seperti mentol dan sebagainya. Okey, itu dikenali sebagai voltan output. Okey, teras besi lembut iaitu di mana gegelung primer dan gegelung sekunder ini dililitkan. Okey, teras besi lembut ini berfungsi untuk memindahkan flux magnet yang berubah-ubah dari gegelung primer kepada gegelung sekunder. Okey, penting kat sini ialah flux magnet yang berubah-ubah. Apa maksud flux magnet yang berubah-ubah? Okey, seperti mana yang kita dah belajar pada sesi yang lepas, apabila gegelung dawai dililitkan pada teras besi dan bila ada arus mengalir dalam gegelung, maka dia akan menjadi elektromagnet disebabkan oleh voltan yang dibekalkan adalah voltan ulang-alik, maka flux magnet yang dihasilkan adalah berubah-ubah. Jadi ini adalah prinsip asas untuk transformer. Okey, kita lihat pula rumus yang melibatkan transformer. Okey, apakah rumus yang terlibat? Okey, sebelum itu kita ingat kembali kepada gambar rajah tadi. Okey, gambar rajah ini, okey, kita ada simbol. Okey, perhatikan simbol-simbol yang digunakan iaitu VP mewakili voltan input ataupun yang disambungkan kepada gegelung primer. Manakala VS adalah voltan output iaitu disambungkan kepada gegelung sekunder. Manakala NP, apa itu NP? NP adalah bilangan lilitan gegelung primer. Manakala NS adalah bilangan lilitan gegelung sekunder. Jadi sebelum kita lihat rumus, kita kena faham. Sebelum ini kita dah belajar tentang hukum Faraday. Apa itu hukum Faraday? Hukum Faraday menyatakan bahawa daya gerak elektrik yang teraruh adalah berkadar terus dengan bilangan lilitan. Ingat ya, sebelum ini kita belajar tentang hukum Faraday. Okey, pada prinsip aruhan elektromagnet, maka dia adalah berkadar terus dengan bilangan lilitan. Bermakna kalau bilangan lilitan itu tinggi, maka voltan yang dihasilkan juga tinggi. Daripada konsep ini, maka terbitlah rumus untuk transformer iaitu VP bahagi NP bersamaan dengan VS bahagi NS. Maka ini adalah rumus yang
terlibat dalam transformer. Kita lihat pula jenis, sebelum kita pergi kepada jenis transformer, kita lihat pula konsep ataupun prinsip kerja transformer. Bila kita belajar tentang prinsip, kita kena ingat prinsip apa yang terlibat dalam transformer ini. Prinsip yang terlibat ada dua. Satu adalah keelektromagnetan dan yang kedua adalah prinsip arohan elektromagnet. Apa itu prinsip elektromagnet? Kat mana keelektromagnetan ini dia ada dekat mana? Kita lihat. Poin yang pertama, apabila arus ulang-alik dibekalkan ataupun voltan input. Ingat voltan input mesti adalah voltan ulang-alik. Maka bila arus mengalir, dia akan mengalir melalui gegelung primer. Jadi bila arus mengalir melalui gegelung primer, satu medan magnet yang berubah-ubah dihasilkan di tepi lilin gegelung primer. Ini adalah konsep keelektromagnetan. Bila arus mengalir melalui gegelung, maka medan magnet terhasil. Dan medan magnet yang terhasil ini adalah berubah-ubah. Kenapa berubah-ubah? Sebab arus ulang-alik dibekalkan. Kemudian poin yang kedua adalah teras besi lembut dimagnetkan. Mana teras besi lembut tersebut? Teras besi lembut tersebut di mana gegelung primer dengan gegelung sekunder tadi dia lilit di sepanjang teras besi. Maka bila arus mengalir melalui gegelung primer, maka teras besi lembut dimagnetkan. Dan kemagnetan ini akan dipindahkan kepada gegelung sekunder. Jadi bila perubahan flux magnet ini berlaku, maka poin yang ketiga kat sini adalah penting kita kena state ataupun kita kena nyatakan perubahan flux magnet. Dan poin yang terakhir adalah daya gerak elektrik teraruh yang terhasil dalam gegelung sekunder membolehkan satu arus ulang-alik dengan voltan output. Voltan mengalir melalui beban yang disambung merentasi gegelung sekunder. Jadi bila medan magnet yang berubah-ubah ini dipindahkan kepada gegelung sekunder, maka satu daya gerak elektrik yang teraruh terhasil dalam gegelung sekunder. Maka ada arus ulang-alik juga mengalir pada voltan output. Jadi kalau kita lihat daripada gegelung primer ataupun voltan input dipindahkan oleh teras besi lembut yang dimagnetkan kepada gegelung sekunder. Jadi ada 4 poin dekat sini yang penting yang harus anda ingat. Prinsip kerja transformer. Soalan yang melibatkan 4 poin ataupun 4 markah ini selalunya ada dalam bahagian C ataupun bahagian B. Soalan kertas 2. Kita lihat seterusnya. Kita lihat ada dua jenis transformer. Apa itu dua jenis transformer? Jenis yang pertama adalah transformer injak naik. Apa itu transformer injak naik? Kita lihat gambar rajah di skrin. Kita lihat seperti mana tadi kita dah faham bahawa NP adalah bilangan lilitan pada gegelung primer yang disambungkan kepada voltan input. Voltan input kita labelkan sebagai VP. Kemudian kita ada gegelung sekunder yang disambungkan kepada voltan sekunder ataupun voltan output. Jadi NS adalah bilangan lilitan sekunder, manakala VS mewakili voltan output. Kalau kita lihat pada simbol di sebelah ini, bilangan lilitan gegelung primer adalah sedikit, nampak tak? Kita perhatikan gambar rajah ini, kita banding bezakan bilangan lilitan pada gegelung primer dan juga bilangan lilitan pada gegelung sekunder. Jelas didapati bahawa bilangan lilitan pada gegelung primer adalah kurang daripada bilangan lilitan pada gegelung sekunder. Maka kita dapat kesimpulan bahawa NS, apa itu NS? Bilangan lilitan sekunder adalah melebihi daripada NP. Apa itu NP? Bilangan lilitan pada gegelung primer. Maka daripada hukum Faraday, iaitu daya gerak elektrik berkadar terus dengan bilangan lilitan. Jadi bila bilangan lilitan pada gegelung sekunder melebihi bilangan lilitan pada gegelung primer, maka automatically VS. Apa itu VS? Voltan sekunder. Apa itu voltan sekunder? Voltan output. Kalau kita letak output ini mentol ataupun apa sahaja alat elektrik seperti perintah dan sebagainya,
maka voltan yang mengalir pada gegelung output ini adalah lebih tinggi daripada voltan input ataupun tenaga kuasa yang dibekalkan. Maka ini adalah transformer injak naik. Okey, kita lihat kembali untuk mengingatkan semula apa itu transformer injak naik. Jika bilangan lilitan sekunder lebih daripada bilangan lilitan primer, maka voltan lilitan sekunder adalah lebih daripada voltan pada output N. Vs adalah voltan sekunder, manakala Vp adalah voltan output. Jadi Ns melebihi Np, maka Vs melebihi Vp. Maka ini adalah transformer injak naik. Okey, kita lihat jenis yang kedua, iaitu transformer injak turun. Kalau ada injak naik, mesti ada injak turun. Okey, apa ini transformer injak turun? Okey, apa beza injak turun dengan injak naik? Okey, injak turun pula, bilangan lilitan sekunder adalah kurang daripada bilangan lilitan pada gegelung primer. Maka daripada hukum Faraday, apabila bilangan lilitan sekunder kurang, maka voltan sekunder yang dihasilkan juga adalah kurang daripada voltan yang dibekalkan. Maka kita kata Vs kurang daripada Vp. Kalau kita lihat pada gambar rajah, kita tahu bahawa gambar rajah dekat sini, bilangan lilitan pada gegelung primer melebihi bilangan lilitan pada gegelung sekunder. Kalau kita ingat balik rumus dia, Ns kurang daripada Np, maka hasilnya Vs ataupun voltan sekunder adalah kurang daripada Vp. Jadi kita dah lihat jenis-jenis transformer, iaitu transformer injak naik dan transformer injak turun. Kita juga telah mempelajari prinsip asas ataupun prinsip kerja bagaimana transformer berfungsi. Okey, kita ingat kembali apakah itu tugas transformer atau fungsi dia. Fungsi dia adalah untuk menurunkan. Jadi kita dah tengok tadi, kalau transformer injak turun, dia menurunkan voltan. Tapi kalau transformer injak naik, dia meningkatkan voltan. Okey, maka kita akan berjumpa di lain waktu untuk sambung sesi pembelajaran kita. Jadi sehingga kita berjumpa di lain masa. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.